وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur kita ke hadrat Allah pada malam ni. Allah memberikan kita peluang untuk sama-sama kita berada di dalam rumah Allah yang lebih istimewa. Kita berada dalam salah satu daripada taman-taman syurga yang Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan di atas muka bumi ini. Harapan kita, moga-moga pada malam ni Allah melimpahi kita dengan rahmah dan barakahnya, yang mana insya-Allah dengan rahmah dan barakah Allah ini Allah kurniakan kepada kita nanti husnul khatimah insya-Allah. Baik, kita masih lagi duduk dalam perbincangan berkaitan dengan niat baik dan ikhlas. Kita dah bincang bulan lepas, kita sampai pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, niyatul mu'mini khairun min amalih. Niat seorang mukmin lebih baik daripada amalannya. Dalam sabdaan Nabi ni, Nabi sebut niat bagi seorang mukmin, niat nak buat baik. Apabila seorang yang beriman dia niat nak buat satu kebaikan, lebih baik daripada amalan nak dia duk niat nak buat tu. Pasal apa? Pasal niat itu adalah amalan hati, sedangkan hati adalah anggota yang paling mulia di tubuh manusia. Timbulnya satu azam nak buat kebaikan, timbul itu pada satu anggota yang paling mulia dalam tubuh badan kita. Niat ni insya-Allah bersih. Amalan belum tentu. Tentuan niat nak sembahyang, insya-Allah bersih. Tapi kalau sembahyang tak tentu lagi. Habis tu ustaz pakai niat ya? Tak jadi. Pinak habang kata, di antara dua perkara tadi, amalan itu niat itu bersih. Tentu niat nak buat umrah, bersih. Tentu takdir matilah, tentu dapat pahala umrah yang sempurna banding dengan tentang buat umrah. Tu belum tentu. Tetapi niat tadi ni nanti dia bawa mai lah hujung nanti. Niat yang disertai keazaman. Dia azam, niat sungguh-sungguh, lintah di hati dia tu nak buat sungguh. Bukan saja-saja beda penyedap hati dah. Itu maksud dia. Lantaran itulah maka amalan hati itu lebih baik dari amalan anggota. Macam saya sebut tadi ni kan, boleh jelas kan? Sebab yang lain ialah niat saja di dalam hati sudah menghasilkan manfaat. Apa manfaat niat? Pahala.
apa manfaat ilmu? Boleh mengerjakan amalan berdasarkan kefahaman ilmu. Itu beza. Ramai orang dikurniakan ilmu, tapi sangat sikit orang yang dikurniakan manfaat ilmu. Ramai. Tiap-tiap tahun lulusan agama ramai. InsyaAllah moga-moga semua lulusan agama ni disertai dengan manfaat ilmu itu. Tapi hakikat dia, orang yang dapat ilmu belum tentu dapat manfaat ilmu. Sebab itu kadang-kadang dia hanya mampu bercakap tentang ilmu. Kalau dia bercakap bab ilmu, kita dengar macam dengan kita duduk beradab satu maktabah tu. Tapi dia tak boleh buat hak dia cakap. Dia tak boleh buat pun. Pasal apa? Pasal Tuhan tak bagi manfaat. Macam orang yang diberikan duit banyak oleh Allah, tapi Allah tak bagi manfaat. Duit banyak tu berkepui dalam bank, beratus ribu, mati boleh ke anak-anak peraih bank. Dia tak ada apa, balik kosong lenggang ayak tu. Tapi kalau orang yang Allah Ta'ala bagi harta kat dia, Allah sertakan manfaat harta, makna masa dia hidup Allah jadikan harta tu sebagai penerang jalan dia ketika dia mati. Manfaat selepas dia mati. Itu yang kata manfaat tu. Niat saja dah dapat manfaat. Apa manfaat? Pahala, redha Tuhan. Manakala perbuatan anggota amalan tu tanpa niat, tak ada manfaat apa. Tuan-tuan mengaji, tak ada niat, niat teruk lagi haru. Kan? Di dalam sebuah hadis tersebut, man hamma bi hasanatin walam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilatan. Barang siapa yang bercita-cita, baru duk lintas di hati, nak buat satu kebajikan, nak buat tetapi tak boleh buat, dia nak buat tapi tak boleh buat, maka Allah akan mencatatkan, Allah tulis. Tu yang kata manfaat tadi, manfaat niat tu, baginya suatu kebajikan yang sempurna. Niat nak buat haji, dia pun daftar. Tu yang kata tadi tu niat berserta azam tu. Duk niat akulah nak buat haji, orang yang daftar haji dak, tu merapu. Niat ni kena sertai azam lah. Aku ni lah harap sungguhlah sebelum mati nak boleh buat haji. Apa dia yang disertai dengan niat tersebut? Pergi daftar haji, simpan duit sikit-sikit, ikhtiar duit, esok lusa mati, insya-Allah dia dapat amalan haji dia sempurna, insya-Allah. Tapi kalau duk niat saja, apa azam tak ada kot tu, tu tak jadi, tak ada kesungguhan. Hendaklah anda sentiasa menyimpan niat baik di hati. Biar kita ni jadi satu manusia yang mangkit pagi tu lintas di hati, apa benda baik aku nak buat hari ni. Dengan mangkit pagi aku nak kenal siapa, aku nak muhur siapa, aku nak fitnah siapa. Janganlah tuan-tuan. Biarlah kita mati dalam keadaan hati dipenuhi niat baik, mati di antara dua amalan baik. Tuan-tuan, bukan payah. Ni tuan-tuan mati sakit, budak lagi lah contohlah kan. Tuan-tuan balik mati dalam keadaan tuan-tuan niat esok nak sembahyang subuh jemaah. Tuan-tuan baru selesai asyak berjemaah, maknanya tuan-tuan mati di antara dua amalan kebaikan. Allah. Ni okeylah baik. Pagi esok duk ingat tak kemai dah, tak kelapang, mati. Jadi mati bukan di antara dua amalan kebaikan. Biar kita sentiasa hati kita diisi dengan niat baik, serta ikhlaskan niat itu kepada Allah. Niat nak buat baik sungguh-sungguh dan ikhlaskan niat itu. Jangan kita buat suatu ketaatan melainkan
ketaatan yang kita buat tadi itu disertai dengan niat untuk kita dekat kepada Allah, untuk kita patuh kepada Allah, untuk kita dapat redha Allah. Biarlah satu-satu amalan baik yang kita buat, matlamat besar kita nak redha Allah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan dapat redha Allah, hak lain-lain ni kecil sangat ya. Harta, pangkat, kedudukan, kesihatan, keafiatan, benda tu kecil sangat kalau Tuhan bagi redha dia kat kita. Tapi kalau Tuhan tak bagi redha, hak lain-lain tak ada nilai ya. Allah bagi jawatan tapi Tuhan tak redha. Allah bagi harta tapi Tuhan tak redha. Nak buat apa? Tapi kalau Tuhan bagi redha, hak lain-lain ni dia mai dengan sendiri dia, insya-Allah. Jadi tuan-tuan pi menuju Allah, hak lain-lain yang menjadi milik Allah akan menjadi milik tuan-tuan. Tuan-tuan pi ke Allah, tuan-tuan dapat ke Allah, hak lain-lain tuan-tuan boleh. Tapi kalau tuan-tuan cari selain daripada Allah, belum tentu dapat. Nescaya Allah tinggal kita, lagi aru kita. No? Kita pi ke Allah, hal lain-lain boleh dapat saja. Kemudian dalam kita duk buat taat tu dan nak redha, kita harap pula pahala di akhirat. Hak ni yang kita duk sembang berapa bulan dulu ni, ingat tak? Ada orang dia kata dialah mungkin dia makam tinggi, kita ni makam orang awam. Kita ni orang awam, makam dia nak buat baik, nak pahala. Pasal apa nak pahala? Nak masuk syurga. Kita orang awam. Tapi ada kawan-kawan ni dia latah. Siapa yang nak buat amalan kerana nak pahala, syirik kepada Allah, ambo tinggi sangat kot. Kan? Padahlah kita makam hamba. Mana kita buat satu-satu ni nak hak Tuhan nak bagilah. Lah buat kerana nak benda Tuhan bagi, buat tu kerana Allah lah tu. Jangan lajak sangat. Kadang-kadang kawan-kawan ni pun lajak. Syirik belaka habis. Kan? Dia kata buat semata-mata kerana Allah, tak ada pasal pahala, tak ada pasal syurga. Tuhan tawar syurga, kita buat dan dapat syurga kerana Allah lah tu. Itu padan dengan makam kita lah. Makam kita orang awam nah. Jadi sembang ni pun kadang-kadang kena tengok juga. Had perlu sembang dalam dewan kuliah universiti, tu sahut mai lah kok kedai kopi, jadi orang cerok kopi. Jadi sembang tu kena bagi padan. Had sembang dewan kuliah lah. Ni sembang dewan kuliah pun mai kedai kopi. Jadi dia jadi celaru. Jangan mencelarukan manusia. Sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah, apabila anda mengerjakan sesuatu perkara yang harus, benda tu harus kedudukannya, seperti apa? Seperti makan, minum, tidur, maka hendaklah anda sertakan niat nak memelihara tenaga. Pasal apa makan? Dengan makan ni badan terjaga, ada tenaga nak buat ibadat gitu. Tidur nak bagi cergas, bagi hilang keletihan. Esok banyak lagi tugas-tugas cari rezeki untuk keluarga nak kena buat dan sebagainya. Maka hendaklah anda sertakan niat untuk pelihara tenaga supaya kuat beramal ibadat kepada Allah, mengukuhkan takwa dan ketaatan kepada Allah. Jadi benda harus pun kalau kita niat kerana Allah, dapat habuan yang baik. Sebab itu kadang-kadang satu perbuatan pada satu tempat, perbuatan yang sama dilakukan oleh dua orang yang berbeza. Seorang dapat pahala, seorang tak dapat apa. Pasal bergantung pada niat gitu. Makan, dua-dua makan, tapi seorang dapat pahala, seorang tak dapat. Belanja, keluar duit, seorang dapat pahala lebih, seorang dapat pahala kurang. Macam mana Ustaz? Sebab itu kita nak belanja duit kita, belanjalah kepada orang yang boleh
yang boleh manfaatkan duit belanja kita tu pada jalan Tuhan. Macam tuan-tuan awak keluar sejumlah duit, tuan-tuan jamu makan orang baik, tuan-tuan awak keluar sejumlah duit, tuan-tuan jamu makan orang tak baik, tapi orang tak baik tadi perlu makan. Tuan-tuan awak keluar duit, tuan-tuan jamu dia, dapat pahala, dapat jamu orang yang perlu makan. Tapi tak sama dengan tuan-tuan belanja orang baik. Belanja orang baik, satu, belanja dapat pahala. Yang kedua, hasil kekuatan kita belanja tadi, dia buat ibadat, kita dapat pahala. Tu kata tu, dia lain, dia 2 kali ganda pahala. Habis tu mengaji ni dia kena tengok macam tu, cari hak mana nak boleh habual lebih, nak cari pahala mana boleh habual lebih. Dengan diiringi niat serupa itu, anda boleh cantum amal harus tadi dengan amal yang wajib. Pasal apa? Makan ni benda harus. Tuan-tuan makan boleh, tuan-tuan tak makan boleh, kan? Tapi bila tuan-tuan niat dengan makan tu nak boleh buat ibadat kepada Tuhan, dapat pahala ketaatan hak wajib tadi. Maka anda akan memperoleh pahalanya pula kerana perbuatan anda telah diikat dengan hukum niat tadi. Niat main peranan niat. Jadi orang yang melalaikan, buat tak kisah, buat tak heran pun, tak ambil berat nak perbaiki niatnya, dia akan sentiasa hidup di dalam kerugian. Tuan-tuan tengok dalam kitab Ayyuhal Walad, kalau tak silap saya. Kalau silap tuan-tuan dilah betul. Tapi tak silap Ayyuhal Walad, Imam Ghazali kata orang beriman ni dia berubah sehari semalam sampai 60 kali. Kita kalau baca sekali, sepatutnya orang beriman dia tak boleh berubah lah. Nanti saat ni pasal apa Imam Ghazali kata berubah sampai 5-60 kali? Pasal niat tadi. Orang beriman ni dia nak cari apa yang lebih dia. Contoh, kita ambil petikkan tu. Tiap pagi dia duk buat ni, dia istiqamah banyak tahun dah. Tiap pagi 1 juzuk. Tiap pagi lepas subuh 1 juzuk Al-Quran. Hebat tak? Bagus tak? Bagus lah. Pagi tu mak dia kata, jom bawa mak Ustaz pergi klinik. Klinik ni kena piawai orang ramai. Tuan-tuan, kalau dia beriman, dia cerdik, dia tinggal baca Quran ni, dia pergi serve mak dia. Pasal apa? Serve mak tu lebih besar wajib. Baca Quran ni sunat. Tapi kalau dia tak mengaji, dia kata mak, minta maaf mak tak mak, Al-Quran nombor 1. Hang tak cerdik. Tu kata. Orang beriman ni dia tengok hak mana yang lebih mendatangkan keuntungan agama dia. Lah, sekali lagi baca lah Quran. Ataupun sambil duduk tunggu mak dia, serve mak dia baca lah Quran. Nampak? Kalau orang tu dia cerdik, dia faqih. Kan kita bincang dulu beza di antara alim dengan faqih. Alim ni tahu, faqih ni faham. Bukan dia tak tahu pahala serve mak besar, tapi dia tak faham. Tu. Pasal apa tak faham? Pasal Tuhan tak bagi manfaat kepada tahu dia. Apa dia manfaat tahu, fahamlah. Jadi kalau kita ni tuan-tuan mengaji, bagus, kena mengaji. Tapi kena minta kat Tuhan manfaat ilmu kita. Sikit boleh buat sikit. Sikit boleh buat banyak, masya-Allah. Hak takut ni banyak tak boleh buat. Mengaji banyak. Kitab hancur kulit. Ustaz 3 kali yang mati. Tapi ustaz tu tak main kerap. Tak ada manfaat. Manfaat ilmu. Oleh itu hendaklah anda menyimpan niat-niat yang baik dalam hidup kita dan soleh terhadap semua amalan kita, sama ada yang wajib maupun yang harus. Nescaya kita akan memperolehi bagi setiap amalan itu pahala yang penuh. Niat nak buat.
memperbanyakkan niat. Tok guru kita Syekh almarhum Syekh Ahmad Fahmi selalu dia sebut kan, tuan-tuan nak mengaji mesti dia sebut, tuan-tuan pelbagaikan niat. Ni kita main mengaji, berapa niat boleh? Satu, niat nak mengaji. Yang kedua, niat nak bukan masjid, tapi tak apalah, niat nak berjumpa kawan-kawan yang baik. Niat dua lah, nak jumpa orang baik-baik. Niat nak apa? Niat nak duduk dalam satu halaqah liqa yang dirahmati Allah. Niat apa lagi? Nak berukhuwah. Berapa niat dah baik ada sini. Satu amalan tapi berpuluh-puluh niat kebaikan. Kan? Itu. Maknanya itu orang alim, orang yang cerdik ni, orang yang Tuhan bagi faqih, dia pandai buat benda-benda yang boleh melipat gandakan pahala. Banyak kan niat. Tak apa. Dia kalau banyak niat, orang tak marah. Orang perempuan kita pun tak marah, takat niat lah. Tapi kalau buat sungguh dia marah. Tengok niat ada apa. Dia tabang niat bila tak mana pun dia tak. Boleh salah. Jika anda merasa tidak berkuasa, tak mampu, niat pasang macam-macam tak mampu, atau tak mampu buat sesuatu ketaatan atau kebaktian, maka hendaklah anda meniatkan untuk mengamalkannya di dalam hati. Paling kurang simpan dalam hati, satu hari aku nak buat bila aku ada kemampuan. Macam kita sebut tadi lah, azam mati celah-celah tu, insya-Allah kita akan dapat penuh macam seperti yang kita niat. Hal itu hendaklah diamalkan dengan maksud yang benar. Kita kata tadi ni, maksud yang benar, azam yang kuat, bukan takat duk kata aja, tapi dia ada usaha, dia ada ikhtiar. Kita ni nak pergi haji, pergi daftar tu boleh tahun 2052 kan, tapi tak apa dah, pasal niat. Azam dah, buka akaun, buat duit, bagi cukup apa semua, insya-Allah tuan-tuan, insya-Allah. Dengan niat tu, takdir Allah tak sampai mati ke apa, Tuhan akan berikan haji yang mabrur, insya-Allah. Niat tu bagi ada disertai dengan usaha dan azam. Tak ada niat tapi usaha tak jadi. Umpamanya anda berkata di hati, jika aku berdaya, insya-Allah aku akan buat. Dengan itu saja, anda akan mendapat pahala sepadan dengan pahala orang yang melakukannya. Allah. Ada satu cerita, Syekh kitab kita kata ada satu cerita. Seorang dari kaum Bani Israel melalui tumpuk pasir. Di padang pasir ada satu bukit pasir kecil tu, seumpama busut kecil, dan orang ramai pada waktu tu musim kebuluran. Waktu tu orang kebuluk, orang main musim kemarau. Kerana tak cukup makan, maka berkata orang itu pada diri dia, dia tengok busut tu, dia tengok orang-orang yang kebuluran, dia kata, alangkah baiklah, dia kata, kalau hak busut tu makanan. Kalaulah hak busuk tu makanan, sahih, dia kata, insya-Allah aku nak bahagi makanan hak setinggi busuk tadi kepada orang yang kebuluran. Dia niat lah. Maknanya kalaulah macam kita lah, kalaulah aku ada duit aku bagilah kan, kepada orang yang kebuluk itu. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Bani Israel dengan firman-Nya, qul li fulanin qad qabilallahu sadaqatak wa syakara laka husna niyatika. Katakan kepada si fulan itu, Allah telah pun menerima sedekahnya. Bukan sedekah lagi, baru doa azam, baru duk niat. Allah wahyu kepada Nabi Bani Israel pada waktu tu, hampir abang kat dia, kata Allah terima dah sedekah dia. Padahal ada lagi. Serta berterima kasih kepadanya. Allah suruh terima kasih atas niatnya yang baik itu. Itu dia tuan-tuan. Niat yang disertai azam nak buat. Bukan main-main, bukan saja-saja. Tak. Di dalam asar pula tersebut,
bahwasanya apabila para malaikat membawa ke langit catatan seorang hamba kepada Allah, amalan kita tu Allah Ta'ala naik pergi ke Allah, lalu Allah berkata kepada mereka, catatlah sekian dan sekian. Nah, jadi dia niat, tadi dia niat, katalah lepas lohok tadi dia niat, jadi asang sagi naik catatan pahala ke Allah baru niat. Allah kata apa kat malaikat, catat ni, dia nak buat ni, dia buat ni, padahal dia niat. Malaikat pun kata dia belum buat lagi, ya Allah. Lalu dijawab oleh Allah, tetapi dia telah meniatkan. Niat tu dah kira, pasal cara niat, cara azam tu sungguh-sungguh dah dia nak buat. Itulah tuan-tuan, niat baik-baik. Janganlah niat hak teruk-teruk. Aku dapat jawatan tinggi ni, dia ketahuan. Niat tu nak gadah orang. Nanti sampai ke Allah Ta'ala kata tulis siap-siap beda gadah orang. Dia tak tulis padan muka dia. Niat dah jahat dah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman tentang ikhlas dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah wa zalika dinul qayyimah. Mereka tiadalah diperintahkan melainkan supaya beribadah kepada Allah dalam keadaan mengikhlaskan agama kepada Allah. Buat ibadah dalam keadaan sungguh-sungguh, ibadah tu dibawa ke hadapan Allah, dan berkeadaan lurus, serta mendirikan sembahyang dan mengeluarkan zakat. Yang demikian itu adalah agama yang betul. Ibadah ni niat kena betul, buat kena syarat dan jalan dia. Takat niat betul tak kena jalan dia, tak boleh. Alhamdulillah Ustaz, pagi tadi tak tahu dia mai semangat lain, Tuhan bagi alhamdulillah subuh 4 rakaat lingkup. Empat kan, tak boleh. Niat baik kerana Allah. Dah ibadah tu, ibadah khusus tu kena niat bagi elok, buat pada jalan yang ditetapkan syarak. Ada syarak dah tetap macam ni kena buat tu. Dia tak boleh buat semangat lebih, tak boleh. Dan firman Allah lagi, ala lillahi dinul khalis. Ingatlah bahawa agama yang khalis, yang suci itu hanya bagi Allah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhlaskanlah agamamu itu, nescaya memadailah amalan yang sedikit. Walaupun buat sikit, ikhlas bagi elok, insya-Allah habuan Allah tinggi. Habuan tu tuan-tuan, Allah ni dia maha pemurah. Buat sikit bagi banyak, tapi dengan syarat ikhlas bagi elok. Buat bagi comel. Tu kata orang yang faqih ni dia untung banyak keuntungan dia. Dia tak perlu berletih-letih sangat. Letih kena, tapi letih-letih sangat Tuhan bagi habuan yang besar. Niat bagi elok, buat bagi betul. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya orang tanya Nabi, apakah iman itu ya Rasulullah? Yang kata iman tu apa? Lalu Nabi jawab, yakni ikhlas kepada Allah. Yang kata iman tu ialah ikhlas. Kita ada bincang apa dulu? Islam percaya, iman yakin. Nak percaya mudah, nak yakin ni kena bantuan Tuhan. Nak mai satu yakin ni kena bantuan Tuhan. Kalau Tuhan tak bagilah, Tuhan tak bantulah, tak boleh. Semua percaya rezeki dari Tuhan kan. Semua percaya Allah yang menyusun rezeki kita. Tapi dia duk bertapi tu.
Bukanlah aku tak percaya, tapi tu tapi tu bukan dia tak percaya, tapi tu tapi itulah yang mencerminkan ketidakyakinan dia. Dia nak buang tapi tu, kerja Tuhan. Allah Ta'ala nak bagi kepada seseorang, dia bantu, dia buang hak ragu-ragu tu, dia buang. Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rusulih summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun. Allah peringat dalam surah Al-Hujurat. Nak mai yang kata betul-betul orang beriman ni, dia tak ada rasa ragu, dan nak buang ragu ni, itu kurniaan Tuhan. Allah boleh bagi kepercayaan, tapi Allah memilih hamba-hamba yang istimewa untuk Allah meletakkan keyakinan. Sahabat-sahabat yakin. Sahabat-sahabat tu masa peringkat awal, Sayyidina Bilal diseksa, kekal dengan Islam pasal yakin. Kau tak percaya saja, luruh dah, tapi pasal yakin sungguh. Yakin dengan janji Nabi, yakin dengan Nabi dua habaq, yakin sungguh, yakin dengan Nabi itu sendiri. Yakin ni nikmat Tuhan yang Tuhan bagi kepada hamba-hamba dia yang terpilih. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala tiada menerima sesuatu amalan, la yaqbalullahu minal a'mali illa ma kana minha khalisan lahu wa btughiya bihi wajhuhu. Allah Ta'ala tak menerima sesuatu amalan melainkan yang dikerjakan amalan tadi dengan penuh keikhlasan kepada Allah dan ditujukan hanya kepada Allah semata-mata, tak ada nasihat lain. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akhlasa lillahi arba'ina yawman azharallahu ya nabi'al hikmati min qalbihi ala lisanih. Barang siapa yang ikhlas kepada Allah selama 40 hari, dia maintain amalan dia disertai dengan keikhlasan, nescaya Allah akan menimbulkan tanda-tanda hikmah. Hikmah ni bijak, cerdik, ilmu ni pandai, hikmah ni cerdik. Itu orang tua dulu kata, jadilah cerdik pandai. Pandai ni akademik, cerdik ni hikmah, bijak. Sebab itu ramai orang pandai, tapi orang pandai belum tentu bijak. Nabi cerdik, fatanah, cerdik. Walaupun tak boleh baca tak apa, tapi Tuhan bagi hikmah kat dia. Bijak pula bukan dekat sini sampai sana. Bijak sana, tu hikmah. Ramai orang dia nak kata mengaji masuk Yuda pun, tapi dia ada hikmah. Tuhan bagi kecerdikan. Dia boleh manage hidup dia, dia boleh manage agama dia, dia boleh manage keluarga dia, dia boleh manage masyarakat dia. Kalau nak tengok dari segi ilmu tak tinggi, tapi boleh. Ada orang mengaji tinggi, dengan kata nak manage masyarakat, manage diam tak boleh. Itu beza antara pandai dengan cerdik, antara ilmu dengan hikmah. Tu kita ni pertama kena mengajilah, cari ilmu. Yang kedua kena berdoa supaya ilmu tadi disertai hikmah. Biar jadi orang alim yang cerdik, jangan duk jadi orang alim hak betul bendui. Macam mana alim cerdik? Contoh orang alim yang ada hikmah. Ilmu kata apa? Ilmu kata bila lihat satu kemungkaran, hendaklah diubah kemungkaran itu dengan tangan kuasa. Tak mampu dengan lidah, tak mampu dengan hatilah paling kurang selemah-lemah iman.
Itu ilmu. Macam mana nak apply ilmu tu dalam kehidupan, itu perlu hikmah. Dia alim tadi, macam mana dia nak apply? Yang silap tu pak mentua, takkan nak pergi ubah dengan tangan kau pak mentua. Jadi dia kena ada hikmah dia lah, cara dia. Tang tegak mesti tegak, tang perbetul mesti perbetul, tapi cara. Kalau ke anak-anak boleh kita kata, hampa ni lah sampai umur ni tak reti-reti. Anak pak mentua kata macam tu, dah tua pun tak reti kata mentua. Hang cakap dengan pak mentua tak ada kira pak mentua tak mentua, benda betul. Ambo takkan kena macam tu. Tu kata tadi ilmu, tapi kena ada hikmah lah, cara lah. Orang tua lain, ikut Tok Imam salah, lambat siang jadi Tok Imam, buh terus macam tu. Cakap macam tu, ada cara dia. Jadi ada hikmah. Itu hikmah tu cara nak apply ilmu tu, hikmah. Nabi ni Tuhan bagi hikmah, jadi Nabi boleh apply ilmu-ilmu wahyu Allah tu untuk menangani masyarakat jahiliah ketika itu dengan hikmah dia. Itu penting tu, hikmah. Jadi orang yang ikhlas pada Allah, Allah akan timbul tanda-tanda hikmah tu pada lidah dia, cara dia bercakap. Beza orang cerdik, orang bercakap lain. Orang pandai bercakap lain, orang cerdik bercakap lain. Orang cerdik dia bercakap ni, dia sampai maksud tapi tidak apa orang panggil, orang buat apa? Tarik benang. Macam mana? Tarik benang rambut dan tepung, rambut tak putih, tepung tak bercerak. Tapi kalau satu orang rambut kalau cekak kan. Jadi maksud sampai tapi tak bercerai-berai. Itu orang yang cerdik lah, bijak. Mari perhabis kat sikit. Erti ikhlas ialah mengqasadkan segala amal ibadat dan taat serta semua perbuatan semata-mata kepada Allah, ditujukan kepada Allah untuk mendekatkan diri dan dapat redha, bukan kerana tujuan yang lain seperti berpura-pura, menunjuk-nunjuk, mengharapkan orang puji ataupun tamak. Jangan. Berkata Sahil, tak apa, sebelum tu tuan-tuan bayang, tuan-tuan buat satu amalan kerana nak harap orang sebut kebaikan tuan-tuan. Orang nak sebut berapa hari. Di Malaysia ni, tokoh yang baik, saya tahulah, kalau saya lah, Tok Guru Ni Aziz. Tok Guru Ni Aziz ni bukanlah sempurna, dia manusia, bukanlah dia tu sempurna, tapi bagi saya dia ni kira baik lah, dengan ilmu dia, dengan pemerintahan dia, dengan tawaduk dia mati lama mana lah. Dia mati pun kita tak ingat. Tu Tok Guru Ni Aziz, tambah saya mati, tuan-tuan nak ingat? Celak lah. Kalau saya buat amalan nak kena tuan-tuan, saya akan rugi serugi-rugi dia. Kalau Tok Guru Ni Aziz satu figure yang sangat baik, yang menjadi buah mulut orang, dia mati berapa tahun dah kita tak ingat. Tu dia. Tuan-tuan balik, tuan-tuan suluh kita mati, tuan-tuan, anak bini kita mungkin nak sedih seminggu dua. Lepas tu mereka ada hidup mereka masing-masing. Mereka akan, bukan kata mereka tak sayang kat kita, tapi mereka ada kerja mereka. Saya nak tanya tuan-tuan begini, doktor, ayah tak meninggal kan? Hari ni berapa kali tuan-tuan ingat kat ayah, doktor? Pasal baru sebut tak sah. Tak, bukan doktor orang yang jahat, orang baik. Bukan kata tak ingat tu makna kita tak sayang, tapi kita ada urusan kita hal lain. Jadi tuan-tuan balik. Tuan-tuan nak buat, nak bagi orang sebut ke nak bagi Tuhan sebut?
Kalau tuan-tuan buat benda atas dunia nak bagi orang sebut, tak ada lah, tak ada tak ada tuan-tuan. Bini kita pun saya ingat sebulan, 2 bulan, dia ingat lah, tapi nak teriak sampai tak makan nasi tu tak ada dah kan. Kan anak-anak seminggu buka TV, tak ada seminggu kan 3 hari buka TV dah. Petang buka handphone lah duk tengok. Tadi simpan ayah okey sebelah. Okey 3 dia buka WhatsApp dah. Tu anak. Tu maksud tu. Jadi kalau kita buat kerana nak pandangan orang, ni tak ada apa tu fikir. Ketika Oni Aziz tu satu figure yang hebat pun kita tak ingat betul-betul hati. Tambah kita tak ada apa ni, hak buat baik sikit-sikit ni, orang nak ingat kita kah? Jadi kita buat baik kerana Tuhan lah, buat untuk Tuhan. Tuhan akan ingat sampai bila Tuhan akan buka fail kita nanti di akhirat. Tuan-tuan buat satu benda yang lawan Tuhan kerana tuan-tuan nak bela satu insan atas muka bumi ni. Tuan-tuan dia nak bela tuan-tuan agak di akhirat nanti. Jangan harap. Ni kita nak bela kawan kita pun create benda, muhung ke fitnah ke pasal nak bela dia. Tuan-tuan ingat dia nak bela kita ke depan Allah? Tak bela tuan-tuan. Lah tuan-tuan kena buat hak baik lah. Kalau dia salah, tuan-tuan kena kata salah. Dia betul, tuan-tuan kena kata betul. Pasal kalau dia salah, tuan-tuan kata betul, dia tak akan bela tuan-tuan di hadapan Allah. Dia tak akan bela punya. Dia bela diri dia pun tak lepas. Dia nak bela kita buat salah. Nafsi. Jadi buat amalan, buat kerana Allah. Kita buat, tak ada masalah. Berkata Sahil bin Abdullah At-Tusturi rahimallahu ta'ala, para ulama yang bijaksana, ulama yang berhikmah, telah meneliti pentafsiran surah Al-Ikhlas. Maka mereka tiada mendapat sesuatu makna yang lebih tegas dan pantas dari yang berikut. Maknanya bila para ulama mufassirin mereka kaji tentang surah Al-Ikhlas, apa yang mereka dapat? Yang mereka dapat ialah menunjukkan segala gerak-geri kita ni, sama ada diam, sama ada yang zahir berkata, bercakap, bergerak apapun, sama ada yang batin hati, ialah semuanya itu semata-mata kerana Allah. Itu ikhlas. Dari surah Al-Ikhlas itu jif dia tu. Diam kita, bercakap kita, bergerak kita, tidur kita kerana Allah. Tiada dicampurinya sesuatu selain itu. Tidak jiwa, tidak hawa nafsu dan tidak dunia. Orang yang ikhlas ialah orang yang bermaksud. Orang ikhlas itu orang yang maksud, maqasid dia, yang dia nak kepada amalan dia semata-mata nak kepada Allah. Dia buatlah apa pun, dia bercakap kerana Allah, dia berjalan kerana Allah, dia sedekah kerana Allah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan rajin tengok dalam 40 hadis penawar hati yang Syekh Fahmi tulis tu kan, yang susun tu, antaranya ni, bila qari syahid, mujahid yang mati di medan perang kan, bila Tuhan panggil kan, Tuhan kata, hang buat apa dengan harta yang aku bagi kat hang? Oh, dia kata, Allah Ta'ala bagi harta tu saya derma lah atas dunia. Allah Ta'ala kata, hang muhung. Atas dunia dulu memang hang sedekah, tapi hang sedekah kerana hang nak pujian. Memang hang dapat dah, orang duk puji dah atas dunia dulu. Kata hang dermawan. Allah di akhirat aku tak bagi apa kat hang, pergi neraka. Tu dia. Mai pula hak baca Quran, alim. Tuhan tanya ni, aku bagi ilmu kat hang buat apa? Oh, Tuhan bagi kat saya ilmu, saya ajaklah orang, nak ajak redha Allah. Allah Ta'ala kata hang mung. Hang mengajak dulu, hang baca Quran, hang mengajar ilmu kerana hang nak dikatakan sebagai orang yang alim. Maka memang orang panggil hang dah, orang panggil hang ulama, orang panggil hang alim, orang panggil hang ustaz, orang panggil hang syekh, bolehlah kat hang. Tapi hang buat bukan kerana aku, maka aku tak bagi dah apa di akhirat, neraka tempat hang tu. Allah bagi. Jadi buat semua hak Tuhan bagi kat kita ni, kita menuju kat Tuhan. Hak duduk depan saya ni, tuan-tuan jangan marah lah. Semua ni kira kalau tak masa tambahan pun kira nak habis dah. Ni hak duduk depan ni. Saya ada lagi lah, tapi ke mana?
Tak sungguh lah. Kita ni dah, kalau main bola ni separuh masa kedua dah. Separuh masa kedua pun dah kira nak, kira pengadil sat-sat tengok jam, sat-sat tengok jam lah, tuan-tuan. Jadi cukuplah benda-benda laro-laro habis lah zaman kita. Tinggal-tinggal kat mereka lah. Kita lah ni apa yang kita buat, benda yang boleh bawa kita untung di akhirat. Manakala orang yang riak, ialah orang yang bermaksud dengan amalan dia nak menunjuk-nunjuk kepada orang ramai supaya orang lihat dia, dan amalannya tentu sekali tak akan diterima Allah. Itu orang yang beramal untuk pamer kepada orang ramai semata-mata, dan kiranya tak ada orang dia tak beramal. Itu hipokrit itu. Depan orang Allah, belakang orang tak tengok, tak buat apa. Perkaranya tetap dalam bahaya yang besar. Syekh kita kata bahaya tu kalau dia ada perasaan macam tu. Dan amalan yang diriakkan itu ialah amalan orang-orang munafik. Jadi riak ni macam saya sebut kat tuan-tuan dulu, saya sebut bila sekali lagi. Riak ni salah satu daripada 4 beradik penyakit hati. Kalau 4 beradik penyakit zahir ni, buah pinggang, kencing manis, darah tinggi, apa lagi, jantung kan. Tapi kalau 4 beradik penyakit hati, ujub, riya, sum'ah, takabbur. 4 ni dia mesti mula dengan ujub, mesti. Riya ke, sum'ah ke, takabbur ke, dia mesti mula dengan ujub. Ujub ni penyakit yang dalam, ujub ajaib. Tuan-tuan sebut ujub, tuan-tuan rasa ujub, tuan-tuan sebut ujub tu, tuan-tuan rasa dia duduk tak mana, duduk dalam kan. Ujub. Takabbur lain tu. Arab ni sebutan dia sebutan tu menggambarkan ujub dia kecil halus duduk dalam ujub ni dia ajaib. Kalau guru saya lu Syekh Bakar Palestin almarhum, dia kata pelik ke diri, bahasa Tok Guru je Bakar, pelik ke diri. Dia pelik ke diri dia, patutnya pelik ke orang. Ujub ni pelik ke diri dia. Sega agak tu. Tu ujub tu. Buka WhatsApp, tengok gambar dah. No, mata elok. Tu ujub. Suara aku ni, tu ujub. Bila dia rasa diri dia tu ada satu benda, something yang orang lain tak ada, dia nak tunjuk. Nak tunjuk ni 2 jalan. Satu melalui penglihatan, nama dia riya. Satu melalui pendengaran, nama dia sum'ah. Bila tunjuk, orang tengok, dia main takabbur. Itu penyakit tu. Dia riak ni, dia mula dengan ujub. Dia duk rasa dia tu saja betul, orang lain semua salah. Dia saja ahli syurga, ahli semua ni duk tunggu lambat pada dia. Dia duk rasa dia. Itu penyakit tu, penyakit. Kita saja baik, orang lain jahat belakang. Hak main ni saja, hak pergi masjid teruk, hak surau yang betul, hang pula dah. Dia duk rasa dia. Duk pergi masjid tu tak tentu, hak surau ni yang betul, hang pula. Tu bahaya tu. Kita berlindung diri kepada Allah dari amalan yang macam tu, malah nak menunjuk ke orang, serta memohon Allah agar diselamatkan kita dari segala macam bala bencana. Wallahu alam. InsyaAllah bulan depan kita sambung benar dan setia kepada Allah. Saya doa azam tuan-tuan, tahun ni nak habis lah, tapi tak habis juga hari ni. Sikit je kan, banyak lah ni dalam. Kalau kita buat satu hari baca habis lah. Boleh ke macam tu? Ni sikit baca habis bang, semelih kambing bawah semua kan. Tok Guru tak kena main lah, biar. Jadi tuan-tuan, insyaAllah kita jumpa lagi. Tuan-tuan, saya dah sembahyang maghrib, saya sembahyang isya lah. Jadi saya tinggal tuan-tuan lah. Saya kena habaq, saya seriau. Saya pergi ustaz tu ceramah dekat-dekat, tang isya dia tuang balik, saya sembahyang lah. Tu pun nak kena cerita agak. Jadi 2-3 bulan ni dia musafir. Ya.
Okey, dia satu amalan baik, satu amalan baik yang dia buat tu kerana sunnah. Macam tuan-tuan, baik, contoh kita ambil Nabi bila jumpa orang, dia buat amalan sunnah dia 4 benda. Bersalaman, bila bersalaman, pertama Nabi salam, Nabi genggam tangan. Salam ni bagi lama, maksud genggam ni touching yang terasa. Nabi tengok muka, mata. Nabi lafaz lah, lafaz perkataan ke apa, tanya abang ke apa. Lepas tu diakhiri dengan doa lah, moga-moga atau macam tu lah. Benda tu baik, kita tak tahu bahawa tu sunnah, tapi kita duk buat. Ayah kita duk buat, kita dapat pahala. Kita buat kerana sunnah, dia dapat pahala lain lagi. Tu tak sama orang berilmu dengan orang yang tak ada ilmu. Tu penting lah. Bila duk abang kan, tak sama nilai orang ada ilmu dengan orang tak ada ilmu. Orang ada ilmu dia boleh dapat dua pahala. Orang yang tak ada ilmu tadi, dia buat benda baik, dia dapat 1 pahala. Tapi itu kena mengaji. Oh, benda ni sunnah. Sunnah kena buat ni. Dan memang duk buat dah dulu. Lepas ni dia buat kerana sunnah, dia dapat dua kebaikan. Orang lain tiru, dia dapat lagi. Orang lain tiru, dia dapat lagi. Sekali tu aja lah, tak gaduh duk. Lepas tu duk sunnah. Sekali yang kita dah faham ini sunnah, lepas tu kita buat tu dah, dia dah tu doktor. Dia dah. Dia dah tu. Dah kita buat tu dah berulang-ulang. Itu dapat pahala. Habis tu kita penting mengaji tu. Mengaji, kita tengok, kita buat kerana benda tu sunnah. Benda yang Nabi kita buat, yang syarak suruh buat. Hak mana tuan-tuan mai dari Allah, mai dari Nabi ni, benda tu cantik. Hak duk dalam Al-Quran tu comel, mau dengan tak mau kan? Kalau buat ni cantik. Hak Tuhan turun hantar mai kat kita ni comel. Satu-satunya agama yang lengkap, sampai masuk bilik ayak pun diajak langkah kaki kiri, keluar kaki kan. Oh, Masya Allah. Islam tak ada lah, tak ada hak lain, tak usah beralih lah. Betul lah hak Islam ni. Lepas ni kita buat, kita mengaji, kita tengok benda sunnah, paling kurang aku nak buat macam tu, niat macam tu. Lepas tu kita buat tu, dia dah termasuk dah, insya-Allah. Tahu-tahu. Okey, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.